الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya penuh takzim mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan majlis dan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Kak Hen sebagai pengurusi majlis kita pada petang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Pertama, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pemilik 7 petala langit dan 7 petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Lawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh juga kepada ahli keluarga baginda Nabi, juga kepada para sahabat baginda Nabi dan juga kepada seluruh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada dahulu hinggalah hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita juga mengucapkan terima kasih kepada Gema Nur Iman yang menganjurkan pengajian tasawuf ini, pengajian tasawuf berkitab, iaitu kita berpandukan kepada kitab Adab Sulukil Murid. Jadi insya-Allah kita akan mulakan dulu dengan kita akan bacakan Al-Fatihah sekali lagi, iaitu kita hadiahkan kepada pengarang kitab ini, iaitu Imam Abul Hasan, pengarang kitab ini iaitu Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad ataupun dikenali sebagai Imam Abdullah Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Alawi Al-Haddad, ataupun nama pendeknya ialah Imam Al-Haddad. Jadi kita sama-sama hadiahkan bacaan Al-Fatihah sekali lagi kepada Imam Al-Haddad. Yang kedua kepada guru kita semua, iaitu Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari. Yang ketiga kepada penterjemah kitab yang ada dengan sahabat semua ni. Kitab-kitab tasawuf tu, kitab Adab Sulukil Murid tu diterjemah oleh Al-Fadhil Ustaz Akmal bin Ghazali Hafizahullah Ta'ala. Moga-moga sebagaimana Allah SWT mengurniakan kefahaman ilmu agama dan juga kedekatan hati dengan Allah SWT kepada guru-guru kita tadi, dengan berkat kita hadiahkan Al-Fatihah ini, moga-moga Allah juga kurniakan kepada kita semua kefahaman ilmu agama dan juga dikurniakan kedekatan hati dengan Allah SWT sebagaimana Allah telah kurniakan kepada guru-guru kita. Wa ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jadi kita bersambung seterusnya dengan bacaan niat belajar.
Yang mana niat belajar ni pun dikarang ataupun diwujudkanlah oleh pengarang kitab ini juga, iaitu Imam Al-Haddad, hafizahullah ta'ala. Jom kita bersama-sama membaca niat belajar bersama-sama insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersambung bacaan kitab kita di muka surat 46, ya. Iaitu masih lagi membicarakan dalam tajuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada minggu lepas kita tak sempat bertemu lah dalam pengajian kita, dan alhamdulillah izin Allah kita bertemu juga pada minggu ini untuk menyambung kembali pengajian berkitab kita, iaitu pengajian tasawuf, yang berpandukan kepada kitab Adab Sulukin Murid, insya-Allah. Baik. Saya sambung terus kepada perenggan yang ketiga, ya. Perenggan yang ketiga iaitu jika engkau wahai para murid. Tu saya baca kat situ, ya. Muka surat 46, ya. Kata Imam Al-Haddad, qala muallifu rahimahullahu ta'ala, maka berkatalah penulis yang dirahmati oleh Allah SWT, jika engkau wahai para murid. Murid-murid ni kat sini bermaksud orang yang dalam perjalanan kerohanian, dipanggil sebagai al-murid. Al-murid. Jadi gelaran ini disebut dalam ilmu tasawuf, ya. Orang-orang yang dalam perjalanan orang-orang yang dalam perjalanan kerohanian, mereka ini dipanggil sebagai murid. Baik. Jika engkau wahai para murid termasuk hamba yang disempitkan, disempitkan apa tu? Disempitkan rezeki, ya, maka bersabar. Kata Imam Al-Haddad, maka bersabar. Yang kedua, redha. Dan yang ketiga, qanaah. Qanaah ni apa dia? Merasa cukup. Merasa cukup dan relalah atas apa yang dibahagikan Tuhanmu untukmu. Relalah atas apa yang dibahagikan Tuhanmu untukmu. Jika engkau termasuk hamba yang diluaskan rezekinya, maka pakailah secukupnya dan ambillah keperluanmu. Lalu keluarkanlah bakinya yang lebih di tempat kebaikan dan jalan kebaikan. Ini ialah kata Imam Al-Haddad untuk orang-orang yang dalam perjalanan kerohanian, ya. Iaitu apabila disempitkan rezeki, kan, seseorang yang dalam perjalanan kerohanian, disempitkan rezeki, maksudnya rezeki dia duduk tara tu je, duduk dalam jumlah tu saja rezeki dia, kan. Jadi bagaimana nak mendidik hati ni supaya kita sentiasa bersangka baik kepada Allah? Bagaimana kita nak mendidik hati supaya kita sentiasa berada dalam keadaan bersangka baik pada Allah? Kerana keadaan yang terbaik bagi seseorang hamba itu ialah dia sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa dia? Kerana dia tahu yang memberi dia manfaat, yang memberi dia mudarat, yang menghidupkan dia, yang mematikan dia dan yang membangkitkan dia ialah siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia jelas dah. Dia sudah yakin dengan sebenar-benar keyakinan bahawa segala 5 perkara tadi tu, ya, yang memberi manfaat, yang memberi mudarat, yang memberi
kehidupan, yang memberi kematian, dan juga yang membangkitkan dia tu, siapa tu? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersabar. Kata Imam Al-Haddad, maka orang yang diuji dengan disempitkan rezeki tadi tu, ni bukan kata apa kata tak ada usaha apa-apa, jangan. Bukan bermaksud begitu ya. Guru kita pun dia telah syarahkan perenggan ini dengan syarahan yang panjang lebar. Maksudnya bukan bermaksud kita kan kita tak usaha apa-apa, tiba-tiba kita kata oh rezeki saya sempit. Tidak ya. Ini makna kata setelah kita berusaha dah, setelah kita berusaha sungguh-sungguh dah, kita sudah ikhtiar sungguh-sungguh, tetapi takdir Allah jumlah ataupun rezeki kita jumlah itu sahaja. Dah. Lepas tu kita kena buat macam mana? Bersabar. Bersabar. Ya, ini kena betul-betul faham ni ya. Jangan kita tergelincir dalam pemahaman Mu'tazilah, pemahaman Qadariyah, pemahaman Jabariyah. Tak boleh. Ya, golongan Jabariyah ni, mereka ni tu apa dia? Tak ada usaha apa-apa dah. Serah bulat-bulat pada Allah. Bukan begitu. Fahaman ahli sunnah wal jamaah, usaha dulu. Ya? Ikhtiar dulu. Kan? Lepas tu, tak dapat juga. Maknanya, itulah yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Jadi, bila sudah kita tahu dah, oh, saya dah usaha sungguh-sungguh dah ni. Kan? Saya sudah ikhtiar sungguh-sungguh dah ni. Oh, tapi jumlah rezeki saya ada banyak ni juga, tidak berubah-ubah. Kan? Lepas tu macam mana nak buat? Kata Imam Al-Haddad, wahai para murid, bersabar. Yang pertama bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah menegaskan. Dalam Al-Quran, kalau dimulai dengan ayat inna, ni nak kata ayat ni ayat yang Allah tegas. Allah nak bagi kita serius. Kan? Okay? Bukan nak kata ayat-ayat lain tu Allah main-main. Tidak. Ya? Ni dari sudut tata bahasa Arab. Kalau ada kalimah inna, ni kita kena faham bahawa makna dia Allah sedang tegas. Allah tegas apa dia? Allah kata, Allah tegas bahawa inna Allah, sesungguhnya Allah ma'as sabirin, bersama-sama dengan orang yang sabar. Tu. Jadi maknanya orang sabar ni bukan dia seorang-seorang. Bukan kata dia rasa keseorangan kan. Saya bersabar ni kan, orang buat macam ni kat dia, orang buat macam ni kat dia kan. Dia terima, dia dah usaha dah, tapi rezeki dia dalam jumlah itu sahaja kan. Lepas tu dia pun bersabar kan. Bukan bermaksud dia bersabar tu seorang diri, bukan. Kerana apa dia? Kerana Allah tegaskan, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah ma'a ni bersama-sama, as-sabirin bersama-sama dengan orang yang sabar. Ya? Sebab tu dalam maqam, dalam kedudukan manusia, selepas pada maqam as-sadiqin, maqam yang kedua tertinggi, siapa dia? Maqam as-sabirin, iaitu maqam orang-orang yang sabar. Atas pada maqam as-sabirin apa dia? Maqam as-sadiqin. Maqam orang-orang yang benar, orang-orang yang sadiq, orang-orang yang benar. Maqam tersebut penghulunya ialah Abu Bakar As-Siddiq. Itu. Jadi bersabar yang pertama. Yang kedua, redha. Redha. Redha ni apa dia redha? Kita disebut redha kan. Saya redha. Dah, saya redha. Kan? Kita disebut redha. Tak apa dia redha? Redha ialah bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tahu yang mengaturkan alam ini ialah Allah SWT. Yang mengetahui segala-galanya Allah SWT. Yang menciptakan segala-galanya Allah SWT. Sudah tentu dia tahu. Sudah tentu dia Allah mengetahui apa yang baik dan buruk bagi diri kita. Dia tahu. Ya? Kerana Allah itu al-ilmun, maha mengetahui. Ya? Lepas tu lagi apa dia? Sifat-sifat yang inilah, sifat-sifat yang
kebesaran, ya. Qudrah, sifat-sifat yang kebesaran kita, kebesaran bagi Allah, kan. Qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar. Tu, ya, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah tadi tu, ya. Jadi redha bermakna bersangka baik kepada Allah. Maknanya walaupun rezeki kita kita nampak dalam jumlah itu, kita tetap bersangka baik pada Allah. Adalah tu. Apa kata Allah nak bagi kepada benda lain pula, kita bersangka baik pada Allah. Bukan kata apa ni, kan, dah usaha sungguh-sungguh dah ni tapi rezeki tak banyak-banyak ni. Dah, kan. Apa ni, dah usaha sungguh-sungguh ni tapi anak pun tak boleh dapat achievement yang bagus dekat sekolah ni. Tidak. Tetapi kita redha dengan sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa dia? Qanaah. Qanaah ni merasa cukup. Yang ada dengan kita tu cukuplah, alhamdulillah. Kan? Okey. Bagaimana nak merasai qanaah? Ulama ajar tengok orang yang tak dapat. Tengok orang yang tak ada. Jangan tengok orang yang ada. Kalau tengok orang yang ada, kita rasa tak cukup lah nak berlumba dengan dia. Kan? Tapi kalau tengok orang yang tak ada, alhamdulillah. Kan? Dia tak ada, saya ada, alhamdulillah. Okey dah ni. Kan? Biarlah walaupun kecil pun. Tapi dia tak ada langsung. Kan? Itu qanaah. Merasa cukup dengan pemberian Allah SWT. Dan rela lah. Rela ni bukan kata serah diri. Kan? Serah bulat-bulat diri. Tidak. Rela ni bermaksud kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah ni dia ada sifat al-wakil, yang maha mengatur kehidupan manusia. Sebab tu kita baca kan, hasbiyallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah, hasbiyallah. Aku berserah diri kepada Allah. Siapa dia Allah tu? Hasbiyallah. Apa kata? Ni'mal wakil, yang maha mengaturkan nikmat ini. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah yang membahagi-bahagikan rezeki ini, dan dialah yang membantu seluruh makhluk yang berada di alam dunia ini, yang berada dalam cakrawala ini. Baik. Baik. Jadi bila ada 4 perasaan tu, bila ada 4 apa kata rasa dalam hati tadi tu, 4 apa kata sifat, 4 sifat hati kita panggil, ya. Bila ada 4 sifat hati ni, apa dia tadi? Sabar. Yang kedua redha. Yang ketiga qanaah. Yang keempat rela. Rela ni maknanya bertawakal kan. Rela ni dalam bahasa Arab panggil tawakal. Dan kita tawakal, kita serahkan urusan kita kepada Allah SWT. Bukan kata kita nak urus semua. Kerana kita bukan pencipta. Kita ni dicipta oleh Allah SWT. Sebab tu, ada orang tu dia pening kepala. Kan, dia pening kepala. Orang tanya, kenapa awak pening kepala ni? Saya duduk fikir anak saya dekat asrama. Dah. Lepas tu saya fikir pula anak seorang ni dekat Negeri Sembilan. Anak seorang ni dekat Pahang. Anak seorang ni dekat Perak. Anak seorang ni dekat Kelantan. Kita tengok kesian dekat dia. Kenapa awak duduk fikir macam tu, kan? Bertawakallah pada Allah, kan? Serah pada Allah. Kita tak boleh nak uruskan semua benda. Yang kita boleh urus tentang hal diri kita sahaja. Selebihnya kita perbanyakkan serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana layaklah Allah menguruskan segala-galanya. Kerana dia ini ialah maha berkuasa. Dah. Allah ni maha berkuasa. Kita ni maha lemah. Dah, kita tak boleh nak urus semua. Dah, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, hal diri kita pun banyak lagi kita tak boleh nak urus. Dah, contoh, pernah seorang guru tu dia bagi tahu, kan, bulu romo dekat diri kita ni pun kita tak tahu ada berapa helai. Kan? Kan? Lagi kan kita nak sibuk tentang hal orang lain, tak boleh. Ya? Jadi perbanyakkan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang yang banyak berserah diri kepada Allah, dia tidak mudah stres. Dia tidak mudah tidak berpuas hati ke, kan? Tidak mudah jatuh bimbang ke, tidak mudah jatuh risau, tak ada. Kenapa? Kerana dia percaya bahawa dia ada Allah. Selagi mana dia taat kepada Allah,
maka bila dia berdoa pada Allah, maka Allah akan bantu dia, insya-Allah. Dia yakin begitu, insya-Allah. Baik. Ya. Jadi bagi orang-orang yang dalam perjalanan kerohanian, maka hendaklah ada dalam hatinya itu apa dia? Bersabar. Bila diuji dengan kesempitan rezeki, bersabar. Lagi redha. Seterusnya qanaah dan juga rela. Rela ni tawakal lah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sambungan perenggan seterusnya. Ketahuilah sesungguhnya tidak diharuskan bagi seseorang ataupun bagi seorang jika ingin masuk ke jalan Allah agar keluar dari hartanya. Jika ia memiliki harta atau meninggalkan pekerjaan dan perniagaannya, sekiranya dia seorang pekerja atau peniaga. Tidak harus. Maksudnya tak perlulah. Kan? Contoh dia nak memulakan perjalanan rohani, kan? Apa yang dia buat? Oh, dia tinggal semua orang. Dia tinggal bisnes dia, kan? Dia tinggal pekerjaan dia. Tidak harus. Tidak harus. Kata ulama, tidak perlulah buat begitu. Kalau masih lagi bekerja pun tidak menjadi masalah untuk kita nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menjadi masalah apa-apa. Baik, sambungan. Bahkan yang diharuskan adalah bertakwa kepada Allah dalam segala keadaannya. Itu yang paling utama sekali. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi kamu, paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallah, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah atqakum, iaitu orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu maknanya. Bukan kata dia perlu tinggal kerja dia, bukan. Kan? Tu ni kena faham betul-betul ya. Setengah orang dia nak keluar ke jalan Allah. Dia nak, tak kira dia nak bersuluk ke, dia nak mendekatkan hatinya dengan Allah ke, kan? Lepas tu dia buat apa dia? Dia tinggal semua kerja dia. Itu tidak disarankan oleh para ulama. Kan? Imam Al-Haddad bagi tahu dah. Kan? Tidak diharuskan. Tidak diharuskan bagi seseorang jika ingin masuk ke jalan Allah agar keluar dari hartanya. Tidak diharuskan, tak perlu. Ya? Bukan kata bila nak dekat dengan Allah ni, kena tinggal semua harta. Tak payah ada gaji, tak payah ada harta apa-apa. Tidak. Tidak. Baik. Kenapa? Kerana yang lagi penting, yang perlu kita fokus ialah apa dia? Membina hati kita ni yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Untuk nak membina hati yang takut kepada Allah ni, ini perlu kepada proses. Bukan sehari dua terus rasa takut, tidak. Perlu kepada proses. Ya? Duduk dalam majlis ilmu, tidak berhenti menuntut ilmu, mengamalkan zikir-zikir. Ya? Sentiasa mendengar nasihat daripada para alim ulama, barulah kita buat secara konsisten, barulah sedikit demi sedikit terbina rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu baik. Dan ni yang lagi penting, dan memperbaiki cara ia mencari dalam perniagaan. Tak perlu tinggal perniagaan, tak perlu tinggal kerja, tetapi yang perlu diperbaiki apa dia? Cara dia mencari rezeki dia. Yang tu perlu diperbaiki. Tu perlu diperbaiki. Perbaiki macam mana? Iaitu sambung lagi. Iaitu tidak meninggalkan. Ini muka surat sambungan ya. Muka surat 47 tu. Iaitu tidak meninggalkan ibadah fardu dan sunnah serta tidak tergelincir dalam hal-hal yang diharamkan. Itu maksud dia. Yang disarankan oleh para ulama apa dia? Walaupun dia bisnes, walaupun dia bekerja, tetapi dia hendaklah memperbaiki kerja dan juga bisnes dia tadi tu. Baiki macam mana?
iaitu tidak meninggalkan ibadah fardu. Tu. Maknanya tak kira lah. Kan? Dia bisnes macam mana sibuk sekalipun, bila sampai tuntutan fardu, dia kena tunaikan. Dan contoh apa dia? Solat. Solat fardu, dia kena tunai. Dan walaupun ada meeting, waktu solat tu ada meeting. Kan? Tapi kena tinggal juga. Kenapa? Kerana supaya apa kata tidak meninggalkan ibadah fardu tadi tu, ya. Dan juga ibadah sunnah. Ibadah sunnah, ya. Ibadah sunnah ni kan yang kita boleh faham dekat sini apa dia, iaitu ibadah yang disunnahkan dan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu ibadah sunnah ni berbagai-bagai lah, iaitu bercakap dengan suara yang rendah. Ni ialah perkara yang kita boleh buat dalam urusan pekerjaan. Kadang-kadang berlaku dalam urusan harian kita, kan. Orang yang kita berurusan tu dekatnya, depan kita je. Oh, tapi suara kita tu kan 2 meter dengar lagi, kan. Punyalah kuat suara kita tu, kan. Jadi para ulama tidak mengajar begitu. Baginda Nabi pun tidak mengajarkan begitu, ya, bercakap dengan suara yang kuat, ya. Orang yang bercakap dengan suara yang kuat, kata ulama, dalam dirinya tinggi ego. Ego dalam dirinya tinggi. Kerana dia nak suara dia je orang dengar. Dia tak nak dengar. Dia tak nak bagi suara orang lain bunyi. Dia nak suara dia je dengar, kan. Jadi kita pun tinggalkan perkara tersebut. Bagus. Apa dia? Rendahkan suara. Kan? Lagi apa lagi? Lagi antara ibadah sunnah yang lain, kita tidak apa dia? Tidak membazirkan masa. Tidak membazirkan masa. Maksudnya, kalau waktu kerja kita daripada mula jam 8 pagi sampai 5 petang, kita betul-betul fokus kepada kerja kita. Tak ada kita duduk main game, duduk borak-borak dengan rakan sekerja, tak ada. Itu ialah disebut sebagai ibadah sunnah. Ibadah sunnah. Kita buat, dapat pahala. Tinggal, tak dapat apa-apa kita. Kan? Dan kebarangkalian kalau kita contoh macam ibadah fardu tadi, kan, ibadah fardu buat dapat pahala, tinggal berdosa lah, haram, ya. Kerana fardu ni wajib. Dan kalau sunnah tadi tu apa dia? Kita buat, kita membesarkan membesarkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi kalau kita tak buat, kita tidak membesarkan sunnah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu, ya. Baik. Sambungan. Serta tidak tergelincir dalam hal-hal yang diharamkan. Bagi orang-orang yang dalam perjalanan kerohanian, dia kena jaga. Dan walaupun dia bekerja, walaupun dia berbisnes, dan jangan bagi ada perkara-perkara yang boleh menggelincirkan dia jatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan. Dan juga apa lagi? Tidak bermanfaat. Dan perkara-perkara yang lagha, perkara-perkara yang lalai, yang tidak bermanfaat, ya. Yang tidak dapat menolongnya dalam menempuh perjalanan kepada Allah. Jadi kenapa kena tinggal perkara tadi tu? Ya, perkara yang haram, perkara yang tidak bermanfaat. Kerana perkara tadi tu tidak boleh menolong para salik tadi tu, para murid tadi tu, iaitu yang orang dalam perjalanan kerohanian tadi tu, untuk dia berjaya sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kehidupan kita ni, kita dikira berjaya ialah apabila kita berjaya sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Kata seorang guru, iaitu Syekh Zainul Asri, ya, dia kata apa dia? Dia kata, di dunia ni kita boleh tahu dah kita sampai kepada Allah ke tak sampai lagi. Macam mana tu? Iaitu adakah hati kita tu sentiasa ingat kepada Allah? Itu persoalan dia. Adakah hati kita tu sentiasa ingat kepada Allah? Dan masa kita ingat pada Allah tu, adakah kita rasa seronok hati kita? Oh, rasa seronoknya ingat pada Allah. Kalau satu saat ataupun 1 minit terlupa nak ingat Allah, rasa macam tak sedar hati. Kalau orang macam ni dia sudah mencapai
hati yang itu sudah dekat dengan Allah di alam dunia lagi. Dan ini menjadi penentu apa dia? Penentu kepada dia juga akan dekat dengan Allah di akhirat kelak. Itu penentulah. Sebab kita boleh tahu bagaimana keadaan kita di akhirat berdasarkan kepada keadaan kita di alam dunia. Dan kalau di alam dunia kita dalam dan contoh di alam dunia kan, orang tu dia dalam keadaan apa dia? Kan dalam keadaan lalai, dalam keadaan tidak ingat pada Allah, dalam keadaan tidak suka berada dalam majlis ilmu, dalam keadaan tidak suka menuntut ilmu, dalam keadaan tidak suka memperbaiki diri kan. Jadi dia boleh nampak dah gambaran dia macam mana dekat akhirat. Kerana ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni jambatan ke akhirat. Dia ada connection. Bukan kata akhirat lain, dunia lain. Tidak. Dunia ni connection kepada akhirat. Baik dunia, baiklah akhirat. Sebab tu dekat dunia lagi, kita berdoa pada Allah. Apa dia? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah Ta'alaku, akhirkan kehidupanku ini dengan perakhiran yang baik. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Dan jangan engkau akhirkan kehidupan aku dengan perakhiran yang tidak baik. Itu bermakna apa dia? Bermakna kalau dekat dunia ni Allah akhirkan kita dengan husnul khatimah, bermakna di akhirat kelak kita berjaya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ni tak boleh tinggal. Jangan kita terpedaya. Kan? Bukan bermaksud dunia ni kena tinggal, tidak. Tetapi letakkan dunia di tangan. Kita yang kawal dunia. Bukan dunia kawal kita. Kita yang kawal dunia. Barulah okey, barulah selamat. Jangan bagi dunia kawal kita. Okay? Dan orang yang nampak peluang, kan, dunia ni apa dia? Dia akan gunakan dunia sebaik mungkin untuk nak mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Bagaimana yang kita tengok macam isteri kepada Firaun, Asia, dia menggunakan keadaan dirinya sebagai isteri kepada seorang sultan yang zalim untuk apa dia? Untuk nak mendekatkan lagi dirinya kepada Allah SWT. Bukan kata dia nampak, oh saya ni alang-alang dah jadi isteri Firaun ni, oh saya baik, saya buat maksiat kan. Suami saya pun ketua gangster kan. Baik saya ni kan, katlung kan. Baik saya ni alang-alang dah isteri gangster ni, saya buatlah kejahatan. Tidak. Tetapi dia nampak dari sudut kebaikan. Ini nak kata kena tengok pada hati. Tengok pada hati. Bila hati kita ni adanya Allah, berkiblatkan kepada Allah, kita banyak nampak kebaikan. Sebab tu kata ulama, apabila kamu tengok ada orang yang melakukan kesalahan, cari kebaikan yang dia ada. Kata ulama, kalau dia buat 99 kejahatan, cari satu kebaikan, fokus kepada satu kebaikan tu. Jangan fokus pada 99 tu, jangan. Kerana apa? Kerana apa dia? Kerana hati kita tu dia dah yang akan menjadi penentu. Penentu tu. Sama ada kita nak memilih yang tidak baik ke yang memilih yang kebaikan. Gitu. Jadi kata ulama, kalau seseorang itu melakukan 99 kejahatan, fokus kepada satu kebaikan dia. Kita cari apa yang dia buat baik. Oh, ada ni satu je. Fokus pada kebaikan tu. Jangan fokus pada 99 kejahatan. Jangan. Ini perkara yang kita kena usahakan sebaik mungkin sebagai orang-orang yang berada dalam perjalanan kerohanian. InsyaAllah ya. Baik. Okey. Baik, sambungan. Okey, jika seorang murid mengetahui bahawa hatinya tidak dapat lurus dan agamanya tidak akan terselamat kecuali dengan berpisah dari harta dan sebab-sebab keduniaan secara keseluruhan, maka diharuskan baginya semua itu. Tu apa dia tu? Ya? Diharuskan apa dia maksudnya? Iaitu kalau dia nampak kan, contoh orang ini dia macam tak boleh tahan. Kalau ada kalau dia boleh pegang duit banyak, dia akan jadi macam mana?
dia akan jadi macam gelap mata. Kan, oh gelap mata dia. Orang panggil gelap mata lah. Gelap mata ni maksudnya dia macam apa kata? Berfikir dah nak buat perkara yang tidak baik. Dia fikir macam tu dah. Ya? Maksudnya nafsu tu menguasai diri dia dah. Tu. Kalau orang yang dalam keadaan macam tu, lebih baik bagi dia, apa dia? Kata ulama dua perkara. Apa dia? Meninggalkan perkara tersebut ataupun memilih untuk dirinya berada dalam keadaan sederhana. Itu poin dia. Ya? Tu sebab cabaran tau. Ya? Sebenarnya orang yang memiliki harta yang banyak ni, dekat dunia ni pun dia dah mencabar. Ini bukan cerita hal akhirat lagi. Akhirat tu memang mana kata akan dinilai. Setiap sen hartanya akan dinilai oleh Allah SWT, akan dihisap oleh Allah. Ya? Tetapi dekat dunia ni pun sudah mencabar. Kenapa? Kerana orang yang berharta banyak ni dia bukan untuk dia seorang. Tetapi dia kena infakkan, kena bersedekah kepada orang. Kadang-kadang ada juga datang cabaran kan. Sayang nak bagi. Kenapa? Kita kerja letih-letih ni kan. Kita kumpul lama-lama ni, sudah kan. Datang anak yatim pula dah kan. Datang orang yang datang ibu tunggal pula kan. Minta bantuan semua kan. Jadi itulah cabarannya kan. Jadi maknanya tetapi tidak menjadi masalah. Sebab tu dekat sini kata Imam Al-Haddad diharuskan baginya. Maknanya dia nak ada harta boleh. Tetapi diharuskan. Kalau tak ada, tak apa. Kan? Harus, apa makna harus? Ada, kalau kita buat, kalau kita ada harta, okey lah. Kalau tak ada pun, tak jadi masalah. Gitulah maksudnya. Ya? Maksudnya, bukan kata tak ada langsung, tapi ada yang cukup-cukup dengan keperluan kita sahaja. Begitu. Ya? Baik. Ya. Ini sambungan. Tetapi jika ia memiliki anak dan isteri, wajib baginya. Ini kena faham betul-betul ni. Sebab tu kena belajar. Kena belajar. Tak boleh. Belajar pula kena berkitab. Yang siapa lagi belum dapat kitab boleh tanya saya nanti lepas habis program ni. Dengan saya ni ada lagi dalam 2 buah kitab yang tak ada siapa-siapa punya lah. Nanti boleh bagi tahu saya nanti insya-Allah ya. Kalau nak yang banyak tu kena order lah nanti, kena order. Nanti saya beritahu lah. Dengan Ustaz Akmal. Ustaz Akmal yang cetak ni, saya hanya perantaraan saja. Baik. Jadi kata Imam Al-Haddad apa dia? Jika ia memiliki anak dan isteri, ini bukan harus lagi dah. Apa dia tu? Wajib baginya untuk memberi nafkah dan pakaian bagi mereka. Wajib lah. Jangan pula abang ni nak bersuluk ni. Nak keluar 3 hari. Nak kembalikan semula hati ni kepada Allah. Masa kerja dulu tu rasa macam lara sangat. Rasa macam lalai sangat. Lepas tu abang tak kerja. Tak kerja lah abang. Kan? Lepas tu kita nak makan apa dia? Tak apa, Allah bagi rezeki. Jangan gitu. Dan jangan macam tu. Ya? Kena susun betul-betul lah. Kerana memberi nafkah itu wajib kepada suami dan kepada anak dan juga isterinya. Wajib tu. Tak kira lah. Kan? Kita nak, bukan tak kira, maksudnya kena susun betul-betul lah. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Menimbulkan kata-kata yang tidak baik kepada agama. Kan? Orang yang bersuluk ni macam ni ya. Orang yang dekat dengan Allah ni macam ni dia ya. Dia tinggal semua kerja dia, anak-anak tak tahu makan apa. Jangan, bahaya. Berdosa besar kita kerana tuntutan memberi nafkah ni wajib. Wajib. Sebab tu dalam rukun Islam, ya, rukun Islam tu kita kena faham betul-betul ya. Kerana tauhid dengan tasawuf ni dia berkait rapat. Islam terbina dengan 5 tiang. Bunyal Islam ala khams. Ada asyhadu an la ilaha illallah, iqamas salat wa ita'iz zakah wa shauma ramadan wa hajjul bait min istata'i ilaihi sabila. Islam terbina dengan 5 perkara. Tapi bukan 5 ni je. Ni kata guru kita. Bukan 5 ni sahaja. Dia ada lagi perkara yang wajib kita kena buat. Apa dia? Memberi nafkah. Itu ada lagi tu. Okay? Memberi nafkah. Dan menutup aurat. Kewajipan tu. Kewajipan. Bukan kata saya dah buat 5 ni. Apa dia? Saya dah bersyahadah. Saya dah mendirikan solat.
saya dah menunaikan zakat, saya dah berpuasa, saya dah menunaikan haji. Lepas tu macam mana? Saya nak buka aurat lah. Tak boleh. Kenapa? 5 ni tiang. Lepas tu yang wajib yang lain kena buat juga. Apa dia? Memberi nafkah dan apa kata? Membantu orang yang susah. Dan orang susah datang, kita wajib bantu dia. Dan lagi apa lagi? Menutup aurat. Lagi apa lagi? Menjaga maruah kita. Ni perkara wajib yang lain. Menghormati ibu bapa. Ni wajib. Walaupun tak ada dalam 5 rukun Islam, 5 ni tiang. Ni kena faham betul-betul ya. Ni kena faham betul-betul sebab ada yang tersalah faham. Dia kata, saya dah sembahyang dah. Kan? Tak apalah saya buka aurat. Sudah. Buka aurat tu berdosa lah. Haram lah. Sebab apa? Sebab itu kewajipan untuk awak menutup maruah awak. Tu menutup rambut awak, menutup leher awak. Tu aurat tu. Aurat ni mana kata perkara yang telah dijaga oleh Allah. Kan? Tapi kalau kita buka, kita sudah membuka aib kita sendiri, sedangkan aib kita tu telah dijaga oleh Allah SWT. Maka berdosa besar. Jadi maknanya kena faham betul-betul. Ini kena faham betul-betul ya. Sebab tu nak belajar ilmu tasawuf kena selari. Ilmu tauhid pun belajar juga. Kerana dalam ilmu tauhid diterangkan tentang Islam terbina dengan lima tiang. Lepas tu dia ada lagi pula penerangan rukun iman ada 6. Lepas tu masuk kepada apa itu Islam, banyak diterangkan tu ya. Kena belajarlah satu persatu supaya ada keselarian keselarian insya-Allah. Baik. Jadi apa tadi? Jika memiliki anak dan isteri, wajib baginya untuk memberi nafkah. Wajib kan. Bukan harus ni, wajib. Maknanya mana kata tak buat berdosa besar. Ada tak kira lah kita sembahyang tahajud macam mana sekalipun berdosa besar kerana memberi nafkah itu pun wajib. Memberi nafkah itu wajib. Ya. Jika ia tidak mampu akan hal itu, hal mana? Hal memberi nafkah tadi itu, kerana alasan yang dapat diterima dalam syariat, maka ia telah terlepas dari salah dan dosa. Dan antara alasan yang diterima oleh agama apa dia? Kan? Dia lumpuh dah seluruh badan, lumpuh dah dia kan. Ataupun dia sudah orang kata hilang panca indera yang penting. Apa dia? Tak boleh tengok dah kan, tak boleh tengok dah mata dia. Telinga pun tak boleh nak dengar dah. Dan telinga pun tak boleh nak dengar dah kan. Jadi nak buat macam mana dah? Kan itu diberi kelonggaran lah oleh agama dah. Tetapi kalau panca indera ni, apa dia? Telinga sihat, mata sihat dah, mulut dah, mulut pun sihat. Tapi dalam Islam ni dia kira 2 je. Dalam Islam ni dia kira 2. Kira sebagai mukallaf apabila bila tu seseorang yang dikira sebagai mukallaf apabila dia sihat pendengaran dan sihat penglihatan. Tu sihat pendengaran, sihat penglihatan. Tu boleh ya. Jadi kalau orang tu tak sihat dia, telinga dia tak boleh nak dengar dengan jelas, mata dia pun tak boleh nak tengok dengan jelas kan. Gelap saja kan. Buta tu satu hal. Mana kata dia memang tak boleh tengok dah. Kalau pergi kerja tempat lain tu tak boleh lah. Kan nak bergerak pun susah. Ya? Jadi orang ini diberi kelonggaran oleh Allah SWT untuk memberi nafkah. Gitu. Baik. Ya. Baik. Sambungan sikit lagi. Ketahuilah wahai para murid, sesungguhnya engkau tidak akan mampu secara terus-menerus beramal taat. Kan? Menjauhi syahwat serta berpaling dari dunia kecuali dengan merasakan di dalam dirimu bahawa keberadaanmu di dunia sangatlah singkat dan dalam waktu dekat engkau akan mati. Allahu Akbar. Ya? Sebab tu orang-orang yang dalam perjalanan kerohanian kan dia antara cabaran dia apa dia? Iaitu sentiasa nak berada dalam track, dalam perjalanan apa dia? Beramal taat. Atau dalam track yang betul. Iaitu perjalanan apa dia? Beramal taat. Itu cabaran yang paling besar yang dia hadapi. Ya? Tu. Kerana apa dia? Kerana kita ni bukan kita
senang-senang macam tu je kita boleh buat amal, bukan. Kita akan berlawan dengan lintasan syaitan dan juga lintasan hawa nafsu. Kita belajar dah pada bab yang pertama hari itu, kan. Jenis-jenis lintasan ada 4, kan. Kita belajar dah itu, ya. Jadi seseorang yang dalam perjalanan rohani ini, antara cabaran yang tidak akan berhenti yang dia kena tempuh apa dia? Iaitu melawan lintasan syaitan dan juga melawan lintasan hawa nafsu. Itu cabaran yang paling yang dia kena tempuh selalulah, yang kena sentiasa dia tempuh. Kecuali, ini kata Imam Al-Haddad, macam mana dia nak bangkit bersemangat, dia nak bangkit fokus semula pada jalan ketaatan tu. Macam mana? Iaitu merasakan keadaan ataupun kehidupan dia di alam dunia ni pendek sahaja masa. Tak lama mana, pendek saja, kan. Bila masa dia akan mati, kita akan mati. Tu kan. Jadi bila kita ingat macam tu Allahu Akbar, kan. Jadi kita akan rasa macam mana? Rasa tak ada masa lagi dah untuk kita nak, kan, berlengah-lengah. Dah, kita tak ada masa lagi untuk kita nak bermain-main, kan, nak berketawa-ketawa, nak berseronok-seronok, tak ada masa dah. Kenapa? Kerana kematian bila-bila masa sahaja akan menjemput kita. Sebab tu baginda Nabi kata, orang yang paling cerdik dan orang yang paling bijak dia, the most brilliant people, orang yang paling hebat orang ni siapa dia? Iaitu orang yang sentiasa ingat dengan kematian. Ni orang yang hebat ini orang ni, ya? Dia nak buat maksiat, Allahu Akbar, kan. Macam mana kalau saya buat maksiat ni, Allah ambil nyawa saya masa tengah buat maksiat, Allahu Akbar. Dia tak jadi buat. Tu orang yang brilliant, orang yang orang yang hebat, orang yang berjaya. Siapa dia tadi tu? Sentiasa ingat kepada kematian. Tu. Baik. Jadi kata Imam Al-Haddad, maka letakkan ajalmu di hadapan matamu. Ni cara ulama ajar. Cara ulama ajar, letak ajal kita di hadapan. Jangan letak dunia dekat depan. Letak dunia dekat depan, seronok semua. Kan? Seronok lah. Dunia ni macam-macam dia ada, kan. Tapi kata Imam Al-Haddad, bagi orang-orang yang dalam perjalanan kerohanian, dia kena letak ajal dia dekat depan. Ajal dia. Lepas tu apa dia? Bersiap sedialah untuk kematian dan rasakanlah bahawa kedatangan kematian boleh terjadi setiap saat. Allahu Akbar. Ini perkara yang kita perlu fahami dalam perjalanan kerohanian. Ya, apabila kita nampak, apabila kita faham, begini yang ulama ajar, baru kita tahu bahawa beginilah bagaimana para ulama konsisten berada dalam jalan ketaatan. Kenapa tu? Kerana di hadapan mereka bukan lagi dunia dah. Di hadapan mereka ni ajal mereka. Mereka letakkan ajal mereka. Letakkan kematian mereka. Selalu ingat betul tu. Tak lama nak mati dah. Tak, dia ingat benda tu selalu. Kan? Kan? Jadi, bila letak di hadapan ajal, kita nak buat perkara kemaksiatan, kita jadi takut. Lepas tu, apa yang kita buat? Sentiasa rajinkan diri, menambahkan ketaatan kepada Allah. Begitu, ya. Baik. Yang terakhir, berjaga-jagalah kamu dengan panjangnya angan-angan. Masuk pada ni pula. Panjangnya angan-angan. Kerana itu dapat menyebabkan diri engkau cenderung kepada cintakan dunia. Allah Akbar. Tu. Panjang angan-angan. Kan bahaya juga. Kan? Panjang angan-angan. Apa dia? Sana. Boleh menyebabkan orang yang dalam perjalanan kerohanian, apa dia? Akan cenderung kepada dunia. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim, ya. Astaghfirullahalazim. Maknanya kalau kita ada lagi rasa-rasa duduk berangan-angan, duduk nanti saya nak dapatkan begini-begini 10 tahun lagi. Dia berbeza dengan perancangan, ya. Perancangan lain, angan-angan ni lain. Angan-angan ni kita tak buat apa-apa, tapi kita duduk fikir, kan. Kita tak buat apa-apa pun, belajar ilmu pun tidak, duduk dalam majlis ilmu pun tidak, dan beramal pun tidak.
Lepas tu kita buat apa dia? Duduk sandar-sandar kan, ataupun duduk borak-borak kedai kopi. Wah, saya ni 5 tahun lagi saya nak dapat benda ni. Kerja buat pun tidak nak dapat macam mana. Jadi maknanya angan-angan lain. Angan-angan ni perkara yang sia-sia. Planning, perancangan lain. Perancangan ni ialah kita jangka kan. Saya bertindak sekarang, kalau 3 tahun lagi saya boleh buat perkara begini. Itu perancangan berbeza. Nah, angan-angan ni dia tak ada apa-apa pun. Dia ialah tipu daya syaitan. Syaitan nak suruh kita panjang angan-angan sehingga terlalu sibuk berangan-angan, tidak sempat membuat ibadah kepada Allah SWT. Nak selawat 100 kali sehari pun tak sempat. Pasal apa? Duduk banyak angan-angan. Nak berzikir kepada Allah tak sempat. Kenapa? Banyak angan-angan. Nak baca Quran setiap hari tak sempat. Kenapa? Banyak angan-angan. Ini yang bahaya. Okey, ada ni bahaya. Jadi kata ulama apa dia? Berjaga-jaga, awas, berhati-hati. Dengan apa dia? Dengan panjangnya angan-angan. Bahaya tu. Dan kenapa bahaya? Kerana boleh cenderung kepada dunia, cintakan dunia. Itu bahaya tu. Allah Akbar. Minta Allah pelihara hati kita. Minta Allah pelihara hati kita daripada jatuh cinta dengan dunia. Waliyadzubillah. Baik. Dan dapat memberatkan dirimu dalam berbuat ketaatan. Itu yang bahaya tu. Bila panjang angan-angan, maka nak buat ketaatan pun rasa berat. Kita kena cek baliklah diri kita tu. Kan? Kalau ada, cepat-cepat bertaubat. Cepat-cepat kembali kepada Allah. Jangan tunggu-tunggu lagi. Kenapa tak boleh tunggu? Imam Al-Haddad bagi tahu dah tadi. Apa dia? Kerana kematian boleh terjadi setiap saat. Allahu Akbar. Setiap saat boleh jadi mati. Setiap saat boleh jadi kematian. Jadi sebab itulah bila kita terjatuh dalam kemaksiatan, cepat-cepat bangun, terus pergi bertaubat kepada Allah. Jangan tunggu-tunggu lagi. Jangan bertunggu minggu depan, bulan depan. Jangan. Bahaya. Kerana kematian sentiasa mengikuti kita. Dia ikut belakang kita tu. Hati-hati. Baik. Ya. Dan mendirikan amal ibadah. Tu. Bila panjang angan-angan, nak membuat ibadah pun jadi berat. Kan dulu sempat je nak solat sunat qabliyah ba'diyah. Sekarang ni bila kuat angan-angan tak sempat dah. Kan sempat sembahyang fardu dah. Sempat sembahyang fardu sahaja. Tu pun kadang-kadang tak sempat dah berjemaah. Kan duduk sembahyang seorang. Astagfirullahaladzim. Jadi maknanya ini kita kena cepat-cepat bertaubat pada Allah. Kena hati-hatilah. Kena hati-hati. Sebab ini semua ni ujian. Ujian yang Allah datangkan kepada orang-orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan mengecilkan diri untuk berjalan menuju akhirat. Sedangkan dalam merasakan dekatnya kematian dan waktu yang singkat terdapat semua kebaikan, maka lakukanlah hari ini. Itu maknanya ada saja kebaikan, jangan tunggu esok. Jangan tunggu esok. Kenapa? Esok tak tentu lagi macam mana keadaan dia. Sebab tu bila mana Jibril datang kepada baginda Nabi, Jibril tanya, "Mata sa'ah?" Bilakah berlakunya hari kiamat? Aku tidak tahu. Nak katanya, baginda Nabi pun tak tahu apa yang akan berlaku akan datang. Kerana baginda Nabi ni pun manusia. Yang tahu segala-galanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita faham begitu, kan? Bila kita faham keadaannya begitu, maka sentiasalah kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Jika kita terjatuh dalam kemaksiatan, cepat-cepat kita bangun dan cepat-cepatlah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika diberi peluang untuk melakukan kebaikan, maka bersegeralah kita membuat kebaikan. Biar orang lain tak ada nak buat, kita je buat. Contoh yang paling Nabi suka apa dia? Orang yang hatinya sentiasa rendah di hadapan Allah, apa dia? Kita boleh tahu tanda dia, apa dia? Orang yang suka memberi salam. Tu orang yang suka memberi salam. Kan? Dia bertemu dengan kawan dia tu, dia dulu bagi salam sebelum kawan dia bagi salam. Ni orang yang hatinya sentiasa berada dalam kerendahan hati. Allah suka orang yang rendah hati. Allah tak suka orang yang
hatinya sombong, tinggi hati, tinggi diri. Allah tak suka. Dan orang yang tinggi diri, orang yang sombong Allah tak suka. Tapi Allah suka orang yang rendah hati. Tanda orang yang rendah hati apa dia? Dia suka memberi salam kepada orang. Assalamualaikum. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia tak tunggu orang bagi salam dekat dia. Dah. Dan apa lagi? Dia suka senyum pada orang. Dah. Dia dulu senyum. Walaupun orang tu tak balas pun, dia senyum. Orang tu tak balas apa-apa, tak ada masalah, biarlah. Kan? Bukan dia nak suruh orang balas. Dia nak Allah yang pandang dia. Dah. Dia buat kebaikan tu, Allah yang akan pandang dia, insyaAllah. Okay? Jadi kata Imam Al-Haddad, semoga Allah memberi taufik kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin, insyaAllah. Jadi Alhamdulillah kita sudah selesai untuk fasal yang ke-12. Kita akan sambung nanti pada bab yang ke-13, iaitu bersabarlah dan maafkanlah. Ini orang-orang yang dalam perjalanan kerohanian, orang yang nak hatinya dekat dengan Allah, maka dia kena ada sifat ni. Sifat apa tu? Bersabar dan juga memaafkan, insyaAllah. Kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Saya berhenti di sini dahulu. Moga-moga apa yang kita pelajari pada petang ini menambahkan ilmu kita dan juga memberi banyak manfaat kepada hati kita untuk bersama-sama kita berjalan ataupun untuk sama-sama kita meneruskan perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Dan sentiasalah kita kena ingat bahawa jangan kita lari fokus. Jangan kita lari target. Target yang besar kita, apa dia? Iaitu kita nak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Jadi saya berhenti di sini dahulu. Terima kasih sekali lagi kepada Gema Nurul Iman yang menganjurkan pengajian berkitab ini. Dan terima kasih kepada ibu ayah yang dirahmati oleh Allah SWT yang bersama-sama dalam pengajian berkitab pada petang ini. Kita berhenti di sini dahulu. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita berhenti di sini dahulu. Saya serahkan majlis kepada Kak N, insyaAllah. Dipersilakan.